Hai guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Oke, kita kembali lagi dalam channel Jom Belajar Bersama Cikgu S. Di mana seperti yang cikgu dah janjikan sebelum ini, cikgu nak share tip-tip yang boleh pelajar ambil untuk skor A dalam mata pelajaran fizik SPM. Oke, sekarang kita berada di episod yang kedua. Okey, di mana cikgu akan membincangkan soalan nombor 2 kertas 3 fizik. Okey. Dalam soalan nombor 2 kertas 3 fizik ini ada 6 juga kemahiran yang diuji, iaitu menyatakan hubungan graf, mencari nilai pada graf, mengira kecurunan graf, mengaitkan kecurunan dengan formula yang diberi, memerihalkan kuantiti melibatkan kecurunan graf, dan yang terakhir adalah menyatakan langkah berjaga-jaga. Baiklah, kita lihat dulu kemahiran yang pertama, menyatakan hubungan graf. Okey, hubungan graf, maka kita perlu ada graf, rujuk graf yang diberi. Okey, kita ada 5 pilihan jawapan, sama ada bertambah secara linear, berkadar terus, berkadar langsung, berkurang secara linear, bertambah, berkurang. Okey, kita lihat contoh soalan. Okey, seorang murid menjalankan eksperimen untuk menyiasat hubungan di antara daya F dengan pemanjangan spring X. Keputusan eksperimen ditunjukkan oleh graf X melawan F. Berdasarkan graf, apakah yang berlaku kepada X apabila F bertambah? Okey, apabila F bertambah. Kita lihat paksi F di sini. Okey. Apabila F bernilai 1, okey, X adalah 10. Apabila F bernilai 2, okey, kita lihat X bernilai 20. Kita nampak ianya bertambah. X bertambah apabila F bertambah. Maka jawapan kita cuma satu perkataan je, bertambah. Okey, bertambah. Tik yang pertama, markah yang pertama. Okey. Okey. Pada certain tahun, okey, ada juga graf yang contohnya graf inilah, hubungan V dan I, graf yang begini, iaitu garisan graf itu tidak memotong paksi Y. Okey, dalam kes ini paksi V lah. So, apa yang pelajar atau calon perlu buat, ambil pembaris, panjangkan garis graf itu, okey, dengan menggunakan pembaris. Mesti menggunakan pembaris. So, begini contohnya. Didapati dia menyilang paksi V, dia tidak menyilang pada asalan, maka hubungannya ialah bertambah secara linear. Okey, bertambah secara linear. Okey, kita tengok contoh yang kedua, graf yang sama juga, tetapi kali ini didapati bila kita sambung panjangkan garisan graf itu, dia melalui asalan. Okey, melalui asalan, maka jawapan cuma satu, iaitu berkadar langsung. Ingat, panjangkan garisan dengan menggunakan pembaris. Okey. Sebab kadang-kadang yang ini pun diberi markah, pemanjangan ni pun diberi markah bergantung dengan tahun calon menduduki SPM. So, sekarang kita pergi kepada kemahiran yang kedua, iaitu mencari nilai pada graf. Contohnya, tentukan nilai X apabila F sama dengan 3,5 Newton. Tunjukkan pada graf. Okey, tunjukkan. Ada dua kata kerja sini, tentukan dan tunjukkan. Apa yang pelajar perlu buat? Langkah pertama ialah lukis satu garis lurus menegak pada kedudukan F sama dengan 3,5 Newton. Di sini 3,5 Newton. Kemudian lukis satu garis lurus melintang menuju paksi Y. Begini. Okey.
So ini merupakan tik yang pertama pelajar dapat. Okey, tik yang pertama. Kemudian catat nilai yang diperoleh pada paksi. Okey, 35 ni ya, untuk backup jawapan kita. Sebab kadang-kadang calon ni dia lupa nak tulis jawapan pada ruang jawapan. Okey, yang terakhir ialah tulis jawapan di ruang jawapan beserta unit, iaitu 35 cm. Okey, ini tik yang kedua. Jumlah markahnya cuma 2. Tunjukkan dan tentukan ya. Tunjukkan dan tentukan 2 markah. Okey, sekarang kita lihat kemahiran ketiga, iaitu mengira kecerunan graf. Okey, mengira kecerunan graf. Okey, langkah pertama, okey, lukiskan satu segitiga kecerunan di bawah garis dengan saiz sebesar mungkin. Okey, sebesar mungkin. Sebab saiz minimum dia ialah 8 cm darab 6 cm. Contohnya ini. Okey, sebesar mungkin. Okey, ini merupakan tik yang pertama pelajar dapat. Okey, tik yang pertama. Okey, sebesar mungkin. Kemudian ganti masuk titik yang dah dipilih ke dalam rumus. Okey, contohnya ini. Okey, ini tik yang kedua, penggantian dalam rumus. Kemudian jawapan akhir kita ialah 10 cm per Newton. H kita, kecerunan kita ialah 10 cm per Newton. Okey, itu tik yang ketiga dengan unit. Okey, dengan unit. Okey, jumlah markahnya 3. Okey, kebiasaannya calon akan hilang markah tik pertama. Kenapa? Sebab saiz graf dia, saiz segitiga dia kecil. Tidak mencapai 8 darab 6 cm. Maka seboleh-bolehnya lukislah segitiga itu sebesar-besar mungkin. Okey. Dan calon juga hilang markah pada tik yang ketiga sebab tidak menulis unit. Okey, tidak menulis unit. Okey, kebanyakan calon hanya mendapat 1 markah di sini. Okey. So kena tahu di mana markah yang boleh hilang tu. Okey, sekarang kita pergi kepada kemahiran mengaitkan kecerunan dengan formula yang diberi. Okey, contohnya pemalas spring K bagi spring itu diberi oleh formula F sama dengan Kx, di mana F adalah daya, X adalah pemanjangan spring. Menggunakan nilai H, okey, menggunakan nilai H di 2A 3 tadi dan formula F sama dengan Kx, hitung nilai K dalam unit SI. Okey, unit SI. Okey, bahagian inilah ramai calon tak dapat jawab. Okey, ramai calon tak dapat jawab bahagian ni. Cikgu nak bagi tip di sini. Okey, kita guna kaedah given, do, compare. Okey, guna 3 kaedah ini. Given, do, compare. Okey, given ni daripada soalan. Daripada soalan, iaitu F sama dengan Kx. Okey, F sama dengan Kx. Itu yang given. Okey. Dan soalan nak nilai K. Daripada F sama dengan Kx ini, jadikan K itu perkara rumus, iaitu K sama dengan F per X. Okey, dia nak K, maka susun K itu jadi rumus, iaitu K sama dengan F per X. Okey, selesai given. Kemudian do. Do ni daripada graf yang asal yang sebelum ni. Do. Di mana daripada graf tadi, okey, X sama dengan HF. Okey, persamaan dulu dia X sama dengan HF, di mana H adalah kecerunan. Okey, kita susun balik, dapat H sama dengan X per F. Tapi di sini belum selesai ya, sebab ini X per F, ini pula F per X. So kita susun sehingga kita dapat F per X. Okey, F per X. Okey, di mana 1 per H ialah sama dengan F per X.
Okey. Sekarang kita pergi kepada compare. Apa itu compare? Okey. Didapati kita ada dua sebutan f per x. Nampak tak? Kita ada dua sebutan f per x. So, kita boleh katakan satu itu sama dengan 2. Okey, iaitu K sama dengan 1 per H. Okey, 1 per H. Okey, sebelum itu, diingatkan balik, soalan mahu dalam unit SI. Unit SI. Jawapan kita untuk yang sebelum ini, H ialah 10 cm per Newton. Okey. Tukarkan unit sentimeter kepada meter, SI unit, kita dapat kecunan tadi ialah 0.1 meter per Newton. Kita ganti masuk nilai. Okey, 1 per 0.1 dan jawapan akhir kita ialah 10 Newton per meter. Okey. Mendapat Newton per meter ni kita pindahkan ni atau kita selesaikan ni naik atas jadi Newton per meter. Okey. Tengok di mana markah diberi. Okey. Tik pertama sama ada K sama dengan F per X ataupun 1 per H sama dengan F per X. Okey, itu tik yang pertama. Tik yang kedua, perbandingan. Okey, perbandingan. Tik yang ketiga, penggantian. Dan tik yang keempat adalah jawapan akhir dengan unit. Okey, dengan unit. Okey, banyakkan calon hilang markah pada tik yang keempat ini sebab menulis jawapan akhir tanpa unit. Ingat ini fizik. Unit is very important. So, tulis jawapan akhir dengan unit. Okey, jumlah markah dia 4. Okey, jumlah markah dia 4. Ingat So, soalan seterusnya memerihalkan kuantiti melibatkan kecunan graf. Ingat soalan ini adalah soalan berstruktur. Berstruktur maksudnya soalan seterusnya memerlukan jawapan daripada soalan sebelumnya. Okey. Diulang soalan seterusnya memerlukan jawapan daripada soalan sebelumnya. Okey, sebelum cikgu bagi jawapan ni kita bincangkan dahulu. Okey, berkenaan dengan soalan ini. Disusun secara selari. Dua spring serupa disusun secara selari. Okey, bila selari kita tahu K ialah pemalas spring. Okey, pemalas spring mewakili kekerasan spring. Susunan selari spring semakin keras. Okey. Graf yang biasa dilukis dalam kelas ialah F melawan X kan, iaitu hukum Hooke. Hukum Hooke. Yang ini F melawan X. Bentuk graf dia sama aja, menaik. Okey, daripada sini F sama dengan MX. M itu kecurunan dan kecurunan itu ialah K. Okey, pemalas spring K. Tapi soalan tadi graf kita bentuknya begini. X melawan F. Dua-dua itu graf dia menaik. Menaik. Di mana F sama dengan HX itu persamaan dia, di mana H itu ialah kecurunan. Okey. Ini nak bagi faham nak bagi faham. Tapi sebenarnya daripada soalan tadi, dia minta apa yang berlaku dengan kecurunan. Kita tahu K itu pemalas spring dia kan. Okey, kita tahu dah. K sama dengan 1 per H. Okey, K sama dengan 1 per H. Di mana K berkadar songsang dengan H. Iaitu apabila K meningkat, H berkurang. K itu pemalas spring menunjukkan kekerasan spring tadi. So jawapan kita H berkurang. Tik ya, 1. Maksudnya 1 markah sahaja. Okey, 1 markah sahaja. Okey, kita terus kepada kemahiran yang terakhir diuji, iaitu menyatakan langkah berjaga-jaga. Okey, langkah berjaga-jaga. Okey, kena ingat perlu nyatakan bila, di mana, bagaimana. Okey, cikgu guna color coding sini bila, di mana, bagaimana. Contohnya, apabila spring diregangkan, pastikan daya atau beban yang terlibat tidak melebihi had kekenyalan. Okey, bila tu direnggang. Di mana?
spring. Bagaimana? Tidak melebihi had kekenyalan. Ataupun jawapan paling famous, paling glamour antara calon ialah kedudukan mata hendaklah berserenjang dengan skala bacaan pembaris ketika mengambil bacaan pembaris semasa pemanjangan spring untuk mengelak ralat balik. Ini jawapan yang paling famous. Okey. Tik situ satu markah. Okey. Untuk memudahkan calon ataupun pelajar. Okey. Sila hafal. Okey, sila hafal ayat ini. Okey, sila hafal bentuk ayat ini. Kedudukan mata mestilah berserenjang dengan skala bacaan alat pengukur. Kalau tahu alat pengukurnya, nyatakan untuk mengelak ralat paraleks. Okey, contohnya. Kedudukan mata mestilah berserenjang dengan skala bacaan voltmeter. Okey, voltmeter untuk mengelak ralat paraleks. Okey, mesti ada perkataan skala bacaan. Okey, mesti ada perkataan skala bacaan. Tahu dapat markah. Okey, katakan calon ni dia tak letak perkataan skala bacaan. Dia tak letak. Okey, kita baca sama-sama. Kedudukan mata mestilah berserenjang dengan voltmeter untuk mengelak ralat paraleks. Maka calon ini akan kehilangan markah. Tak ada markah diberi. Okey. Sebab mata itu berserenjang dengan voltmeter, bukan dengan skala bacaan. Nampak tak? Okey, mesti ada perkataan mesti ada perkataan skala bacaan. Mesti ada perkataan ini. Okey. Okey. Contoh yang kedua, kedudukan mata mestilah berserenjang dengan skala bacaan angkuk biner untuk mengelak ralat paraleks. Okey. Kita minta semua yang ada mendengar ni sila hafal bentuk ayat ini. Okey. Kedudukan mata mestilah berserenjang dengan skala bacaan alat pengukur untuk mengelak ralat paraleks. Okey. Okey. Seterusnya kita tengok kes-kes khas seperti melibatkan cahaya. Okey, jika eksperimen itu melibatkan cahaya, kita ada jawapan lain untuk langkah berjaga-jaga, iaitu jalankan eksperimen di bilik gelap. Okey, di bilik gelap sebab dia melibatkan cahaya. Jalankan eksperimen di bilik gelap. Tapi jangan tulis tutup lampu, ataupun jangan tulis tutup tingkap, tutup langsir. Kenapa? Okey, bila tulis dua ni maka salah, tak ada markah diberi. Kenapa? Bila tutup lampu, mungkin tingkap masih terbuka, keadaan bilik masih terang. Okey, ataupun bila tutup tingkap atau langsir, mungkin lampu masih dihidupkan, masih on. Maka bilik masih terang. Jangan tulis tutup lampu atau tutup tingkap. Tulis di bilik gelap. Okey, di bilik gelap. Okey. Jika eksperimen itu pula melibatkan elektrik, kita ada langkah berjaga-jaga khas yang lain. Selain daripada menggunakan bentuk ayat tadi, kedudukan mata hendaklah berserenjang dengan skala bacaan voltmeter untuk mengelak ralat paraleks. Kita juga boleh menggunakan jawapan ini, iaitu pastikan semua sambungan adalah ketat. Okey, sambungan adalah ketat untuk mengelak kebocoran arus. Okey, boleh guna ayat ini ya. Ketat untuk mengelak kebocoran arus, ataupun matikan switch lita untuk mengelak lita menjadi panas. Okey, untuk mengelak lita menjadi panas. Ini khas untuk elektrik. Ini khas untuk elektrik. Dan ini yang paling penting. Yang saya nak share, ini yang paling penting. Elak guna jawapan. Okey, elak guna jawapan. Eksperimen diulang beberapa kali dan bacaan purata diambil. Sila elak jawapan ini.
Jawapan ini mungkin diterima, mungkin juga tak diterima. Untuk mengelak kita kehilangan jawapan, maka untuk langkah berjaga-jaga, maka elak guna jawapan ini. Okey, guna jawapan yang awal tadi. Tudukan mata berserenjang dengan skala bacaan Art Moko. Untuk mengelak alat peralat paling mudah nak hafal. So, jangan guna jawapan ini. Okey, itu saja tip yang cikgu nak share kali ini dalam episod yang kedua ini. Cikgu harap kita boleh jumpa lagi dalam episod yang ketiga. So, untuk tahu bila keluarnya episod yang ketiga itu, paling mudah tekan butang subscribe dan tekan loceng itu untuk follow. Sekian dahulu dari cikgu. Harap berjumpa lagi di episod yang ketiga dan seterusnya yang akan datang. Okey. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.